Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Terima kasih kepada pihak surau kerana jemput saya untuk sedikit kongsian sebelum Jumaat dan seterusnya berkhutbah pada hari yang berkah ini. Rasanya kali pertama saya datang ke surau Putra Al-Amin. Selalu dengar nama surau ni tapi tak kesempatan untuk hadir, dan alhamdulillah kira ini kali pertama saya menjejak kaki di surau yang masyhur ini. Saya selalu terima dalam WhatsApp program-program yang anjuran surau ini oleh kawan-kawan, dan satu kebahagiaan sebenarnya dapat hadir ke surau ini, surau yang katanya sangat makmur jemaahnya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kehadiran saya pada hari ini diterima oleh jemaah semua. Saya tak ada satu topik khusus untuk berkongsi pada pagi ini, tengah hari ini. Cuma sesuai dengan musim COVID-19 ini, mungkin saya ingin bersembang-sembang dan aspek berkenaan lah. COVID-19 ni banyak mengajar kita tentang banyak perkara. Kita study banyak perkara yang berkait dengan agama kita ni dengan sebab COVID-19. Manusia memang begitu. Tabiatnya bila suatu perkara besar berlaku, dia trigger dia punya pemikiran untuk mengambil berat dan study perkara berkenaan. Dan oleh kerana kita dalam Islam, setiap perkara yang berlaku ini ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan amalan-amalan kita dalam fiqh, ada kaitan dengan suluk, dengan tasawuf, dengan akhlak. Maka oleh kerana itu COVID-19 banyak mengajar kita aspek-aspek berkenaan. Mungkin saya boleh sentuh satu aspek saja pada hari ini, iaitu berkaitan dengan akidah. Apa yang kita pelajari daripada COVID-19 ini berkaitan dengan akidah kita ini. Yang kita pahami dalam Islam, setiap perkara yang berlaku, sama ada kecil ataupun besar, dia adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar dalam bab percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satu daun yang gugur daripada bumi, tidak satu daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak satu habbah, satu biji, satu butiran dalam kegelapan bumi dan duduk di dalam bumi, wala ratbin wala yabisin, tidak satu yang basah dan yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya itu ada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebut kata illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Satu daun yang gugur di atas muka bumi ini di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar dalam bab qada dan qadar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami bagi setiap sesuatu yang kami cipta itu khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan itu dengan ada ketentuannya. Kita sebagai manusia ada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mati, bila kita hidup, bila kita dapat rezeki, banyak mana dapat rezeki, cara mana kita dapat rezeki, dan ke mana kita
luahkan rezeki berkenaan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud khalaqnahu biqadar. Dalam perspektif inilah, bila kita bercakap mengenai virus corona ni, COVID-19 ini perspektif akidah yang perlu kita faham, dan saya cuba developkan perbincangannya. Dalam kita belajar dari sudut matan jauharah lah, matan mulbarahin dan akidah kita, ini pun ulama salaf, ulama khalaf sepakat, tidak ada beza tentang ini, iaitu bila kita beriman qada dan qadar. Yang pertamanya, kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui pada azali lagi tentang sesuatu perkara yang berlaku di atas muka bumi ini. Yang kita buat hari ini, Tuhan dah tahu, dah dulu tahu dah, pada azali lagi. Saya mai ke sini hari ini, tuan-tuan hadir ke surau ini pada hari ini, dan tuan-tuan pakai mask pada hari ini, pada azali lagi Tuhan tahu dah. Semalam 6 kes import kan? Tuhan tahu, pada azali lagi Tuhan tahu. Di Saudi hari ini berapa, dan seluruh dunia sekarang ni sudah berapa kematian, sudah 1,5 juta lebih. Pada azali lagi Tuhan tahu dah. Bila akan berakhirnya wabak ini, Tuhan dah tahu pada azali lagi. Itu maksud, antara maksud beriman yang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua perkara yang berkait dengan makhluk ini Tuhan tahu. Dan dia juga membawa kita perlu beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua perbuatan makhluk ini dengan kadar yang tertentu, dengan takdir yang tertentu. Kalau dia pergi kerja, Tuhan tahu dia pergi kerja, dan Tuhan dah tentu dah banyak mana dia dapat daripada pekerjaannya, dari sudut hasil masuk rezekinya. Tuhan tentukan dia akan bekerja sebagai apa-apa position. Tuhan dah tentu dah dia akan dapat banyak mana. Sebab itu perspektif akidah dari sudut mencari rezeki atas dunia ini, kita kena rangkumkan sekali antara usaha kita dengan akidah tadi, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibn Hajar dia sebut ketika dia syarah hadis hadis Ibn Umar, apabila dalam satu hadis Rasulullah sebutkan wa yuktabu, hadis yang panjang berkait kejadian manusia dalam perut, kemudian wa yuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu summa tutwas suhuf fala yuzadu fiha wala yunqas. Ditulis amal-amal manusia itu dan ditulis ajalnya dan rezekinya, kemudian tutup buku, tutup file, selesai semua, tertulis di lauh mahfuz. Fala yuzadu fiha wala yunqas, tak tambah dan tak berkurang. Artinya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sesuatu perkara itu telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azali lagi, pada masa di lauh mahfuz lagi. Ibn Hajar ketika dia syarah hadis, dia sebut qada dan qadar itu ilmu Allah tentang sesuatu perkara berasaskan kepada qadar yang dah dia tentukan, dan apa yang berlaku itu ialah selaras dengan ilmu yang ada pada azali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Allah tahu akan berlaku, dan bila berlaku perkara tersebut, yang berlaku itu selaras dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ilmu Allah di azali. Jadi kalau ini yang kita tanam dalam akidah kita tentang sesuatu perkara, tentang perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, maka hal-hal yang berkait dengan COVID-19 ini kita tak perlu risau. Kita tak perlu risau. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana wabak-wabak lain yang berlaku dalam sejarah sebelum daripada ini. Dulu kita tengok Black Death berlaku kan, yang melibatkan berapa juta manusia mati. Itu kemudian tentang krisis ekonomi, Great Depression dulu tahun 1930-an something. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa kepada ekonomi jatuh seluruh dunia. Dan sekarang ni pun kita akan menghadapi situasi yang sama, hasil daripada
COVID-19. Kesan ekonomi cukup hebat untuk ditanggung oleh bukan sahaja kita di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Tapi perkara-perkara yang berlaku atas dunia ni, hak besar, hak kecil, semua itu dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah pada azali dia akan berlaku, dan pada masa yang berlaku itu pun selaras dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di azali. Ini perspektif akidah. Cuma tinggal satu perkara lagi, kalau begitu, lepas tu apa kerja kita pula? Dan semua Tuhan tentu dah di azali. Kemudian Tuhan dah tentu dah kita dapat berapa ringgit, kita sakit bila, kita sihat bila, sembuh bila. Apa tugas kita sebagai manusia apabila kita tanam akidah seperti yang di atas yang disebutkan tadi? Maka itulah yang timbul berbagai-bagai kepahaman di kalangan orang kita tentang apa yang berlaku. Itu yang timbul tentang COVID-19 ni. Takut kau COVID-19 daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam dia tanya kan. Nak aku tak boleh pergi sembahyang jemaah dah. Tak takut Tuhan, takut kau COVID-19 lagi. Sebab akidah tadi lah. Akidah tadi tidak dipahami secara yang betul, sekerat tadi. Aspek yang kedua daripada kepahaman akidah yang kita sebutkan tadi ialah yang berkait dengan sebab dan musabab. Ini perkara kedua. Kita yakin segala yang berlaku itu berasaskan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama ada juga arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ni buat kerja. Manusia ni bekerja mencari segala asbab untuk mencapai sesuatu perkara. Maknanya kalau dia sakit, Tuhan juga suruh berubat. Kalau dia tak ada duit, nak nafkah isteri, nak nafkah keluarga, Islam juga suruh dia bekerja. Jadi nak tally lagu mana dengan qada qadar tadi? Tadi qada qadar kata kita belajar ilmu qada qadar azali lagi, Tuhan dah tahu dah, dan Tuhan dah tentu dah. Kemudian pada masa yang sama Tuhan juga suruh kita buat begitu dan begini. Jadi nak tally tepat mana dua tu, tak berlagu, tak kompatibel antara dua perkara, antara satu kepercayaan dan satu lagi amalan yang kita buat. Tak masuk skru dengan nak masuk dari mana. Sebab itu dalam sejarah Islam, oleh kerana kepahaman tentang perkara inilah timbulnya idea golongan Mu'tazilah, timbulnya golongan Jabariyah, timbulnya golongan Qadariyah. Jabariyah dia pergi sekat tu ya. Oleh kerana dah Tuhan dah tentu dah begini, kita punya akidah ni segala-galanya Tuhan dah tentu berlaku, maka segala benda kita buat kita serah berlaku. Jabariyah, Jabr, dipaksa buat begitu. Itu Jabariyah. Satu grup lagi keluar Qadariyah, dia terputus pula dengan hak tadi. Jadi timbulnya kepahaman-kepahaman yang lari daripada asas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana manusia cuba memahami perspektif akidah qada dan qadar tadi dengan cara sekerat, tak lagi selangkah lagi. Sebab kalau kita tengok kepada amalan Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW dari segi dakwah dia, kita tahu Rasulullah dakwah di Madinah, di Mekah, mula dengan satu keadaan yang agak sukar, terpaksa berdakwah secara koho-koho, senyap-senyap, sebab takut kafir musyrikin tahu, kena bahas, kena marah. Tapi apa ikhtiar yang Rasulullah buat? Ikhtiar yang Rasulullah buat ialah Rasulullah kumpul para sahabat di tempat yang khusus, mengajar secara nak buat online tak boleh lagi lah masa tu, secara senyap-senyap di masjid, di tempat-tempat khusus, berhimpun di arkam dan sebagainya. Artinya usaha ada daripada Rasulullah SAW. Rasulullah merancang untuk berhijrah. Nak berhijrah ni step by step. Hantar dulu sebahagian sahabat pergi satu kumpulan, kemudian kumpulan yang kedua, yang ketiga, kemudian berakhir dengan Rasulullah sendiri berhijrah dengan Abu Bakar ke Madinah. Kenapa Rasulullah plan ni? Plan untuk berhijrah. Kita belajar dari Rasulullah buat sendiri. Sebab Islam ni Rasulullah tunjuk tu untuk Islam. Dalam peperangan Badar, Rasulullah plan peperangan Khandaq yang masyhur,
Rasulullah plan macam mana nak mempertahankan Madinah daripada diserang oleh kafir tentera Ahzab, buat parit besar mengelilingi kota Madinah bagi mempertahankan kota Madinah. Jadi Rasulullah sendiri dia plan buat benda ni, dia merancang, dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perancangannya itu. Jadi adakah Rasulullah tak beriman qada dan qadar? Kalau Rasulullah tak beriman qada dan qadar, kalau Rasulullah beriman qada dan qadar mengikut yang kita percaya tadi, yang kita yakin tadi, tentu Rasulullah tak ada plan apa. Islam Tuhan tahu dah akan berkembang di tanah Arab azali lagi. Dan mai ke tanah Melayu kita 400 tahun lebih, 500 tahun lebih dulu. Tuhan tahu dah. Tapi plan itu ada. Rasulullah buat plan. Artinya kepercayaan kepada qada dan qadar itu termasuk dalam maksud percaya kepada qada dan qadar itu ialah percaya juga mengambil segala langkah asbab dan musabbab ke arah tercapainya sesuatu perkara. Sebab kita tak tahu qadar kita tak tahu kita sakit bila, kita mati bila, kita tak tahu. Tapi yang ada di hadapan kita, Tuhan suruh kita jaga-jaga. Kalau dalam kes COVID-19 ni, yang ada depan kita nya kena ambil segala ihtiyat, segala SOP yang telah ditentukan oleh pihak autoriti supaya penyakit itu dapat kita putuskan rangkaian COVID-19 berkenaan. Itu yang ada di hadapan kita. Jadi kita buat, kita follow yang itu. Itu termasuk sebab dan musabab. Tapi kita tak tahu bila nak akhirnya COVID ini. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah di azali, kita tak tahu bila akan berakhirnya. Jadi kita yakin. Dari segi akidah, kita yakin. Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya wabak sekarang ni. Dari segi akidah, dari segi praktisnya, kita melaksanakan perkara yang ada di hadapan kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil segala langkah asbab dan musabab untuk memutuskan wabak yang kita sedang hadapi sekarang ni. Jadi kalau kita boleh faham perspektif begitu tentang wabak ini dan tentang SOP yang kita diminta oleh pihak autoriti untuk kita laksanakannya, termasuklah dalam bab solat jemaah sekarang ni dan solat jemaah yang agak terhad, macam kita semaya jemaah pun duduk jauh-jauh kan. Jadi imam pun susah ni. Nak sawu sufu paku lagu mana? Suddul khalal, penuhkan sahih tak boleh, tak boleh. Itu menyalahi SOP. Jadi susah untuk imam. Ada imam yang tanya saya lah. Dia kata nak istihar macam mana? Maksud tugas imam macam tu. Saya kata kena istiharkan jarak kalah. Sebab itu yang disuruh sekarang ni. Dan itu termasuk dalam SOP yang kita semua boleh memahami dengan mudah lah kenapa perlu ada penjarakan berkenaan. Sebab kita ada, yelah, bukan semua orang masuk dalam mesyuarat untuk menentukan SOP dan sebagainya. Dalam mesyuarat peringkat atasan, mereka dibentangkan dengan data, dengan maklumat yang cukup, dan akhirnya keluar SOP berkenaan. Bukannya buatnya secara sembrono. Cuma oleh kerana kita tak terlibat dengan perbincangan peringkat berkenaan dan tak ada data penuh depan kita untuk kita, jadi kita sentiasa memberontak lah. Kenapa saya tak dibenarkan solat Jumaat, kenapa tak boleh masuk masjid kan, kenapa perlu beratur kan. Ada orang tanya saya, hukum solat Jumaat tu fardu ain kan, pergi beratur tu fardu ain ke fardu kifayah? Pergi beratur, kalau kita kata fardu ain, dia kena pergi beratur kan, sebab fardu ain, solat Jumaat fardu ain. Jadi banyak isu-isu hukum yang timbul dalam musim COVID ini yang juga mencabar autoriti agama untuk nak study, kena balik kitab. Kita jabat mufti, itulah kerjanya, kena balik kitab, cari penyelesaian macam mana. Tapi hal-hal beginilah yang berkait dengan COVID-19 ini, dia banyak mengajar kita. Dan yang penting sekali perspektif kita tentang akidah tadi, perspektif kita hubungan dengan akidah itu perlu kita letak dalam realnya yang betul. Kalau tidak, kita tersilap dalam menangani perspektif COVID-19 dari segi akidahnya begitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tentang akidah. Tentang akidah tadi kita pasok betul-betul. Yang kedua tentang sebab dan musabab. Dan yang satu lagi, kalau kita tengok dari sudut hak Rasulullah ajar lah,
dari segi sebab yang khusus yang berkaitan dengan wabak ni, ini pun dah yang masyhur, tuan-tuan pun selalu didedahkan apabila Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi, bila kamu dengar satu wabak berlaku, jangan kamu pergi situ. Wa iza waqa'a bi ardin, bila dia berlaku di situ, wa antum biha, dan kamu duduk tempat tu, fala takhruju firaran minhu, jangan kamu lari daripada tempat tu. Itu arahan daripada Rasulullah SAW. Ini kita panggil lockdown. Cuma ada orang tanya, sekarang ni kita suruh pelajar kita balik, dia duduk tempat berlaku wabak, kita suruh dia keluar. Hadis kata jangan keluar. Lagu mana pula dia kata. Jadi macam-macam di email kat mufti, biasalah lagu tu apa jadi mufti kita sebelum ni tak tahu. Email, WhatsApp, macam-macam rupanya. Jenuh kita nak study, nak jawab. Jadi adakah arahan kerajaan buat balik pelajar kita daripada luar negeri tu menyalahi hadis ni? Sebab hadis kata kalau duduk tempat tu jangan tubik, jangan keluar, kena duduk situ. Jadi sekarang ni kat sana ada wabak besar, lebih besar, ialah Mesir lebih berat daripada kita contohlah. Itu Mesir, kalau mereka lagi jauh besar lagi kan. Jadi nak keluar daripada tempat wabak, nak mari tempat kita lebih selamat sekarang ni. Jadi adakah tak tally dengan hadis Nabi yang suruh kita jangan keluar daripada tempat wabak? Jadi saya pun fikir, kena juga dia tanya soalan tu, betul lah dia tanya tu, betul lah dia tanya tu, betul. Cuma ahli kita nak jawab lagu mana. Jadi saya jawab begini, dia hadis ni dah ada satu, kita tengok dari sudut zahir hadis tu begitu. Yang kedua kena tengok di sebalik hadis tu. Bila kita bawa balik pelajar kita daripada luar dan masuk tempat kita ni, bukan kita bawa balik dengan tidak ada perancangan. Kita rancang, kerajaan merancang balik. Kemudian bila sampai di airport ada SOP tertentu yang diikuti, iaitu kena test dulu. Dia buat swab test dulu, buat test penyakit dia ni ada penyakit tak penyakit. Lepas tu di kuarantin beberapa hari, 14 hari dan sebagainya. Itu measures yang diambil oleh pihak kerajaan untuk nak bawa balik rakyat kita yang berada di luar yang kena kawasan COVID, untuk bawa balik tempat kita ni. Dan measures ini bagi menentukan dia tak bawa balik wabak tempat dia ni. Itu pun termasuk dalam fala takhruju firaran minha, jangan kamu keluar kerana nak lari. Kerana bukan nak lari, tapi dengan penuh perancangan, supaya dia lari pun dia tak bawa balik wabak tu tempat kita. Jadi saya jawab lagu tu lah orang tanya tadi. Jadi harap-harap dia puas hatilah dengan jawapan saya. Gitu. Jadi itu yang berkait dengan, jadi banyak dalam isu COVID-19 ni banyak ditanya tentang hal-hal yang berkait dengan akidah dan juga tentang hukum. Yang ketiga yang berkait dengan COVID-19 ni, satu akidah, yang kedua sebab dan musabab. Kalau betul lah COVID-19 memang betul lah begitu, dia satu bala dan satu perkara yang musibah kepada kita semualah. Kenapa Tuhan letak pahala kepada kita? Sedangkan dalam Quran Tuhan sebut wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Tuhan tidak menghendaki kezaliman kepada dunia ni. Tuhan tak buat zalim kepada dunia ni. Orang duduk dunia ni, duduk atas dunia ni, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Tuhan tak menghendaki kezaliman kepada orang atas dunia ni. Dan dalam hadis kursi Nabi sebut, Tuhan sebut, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan berlaku zalim pada hamba-hambaku. Jadi nak tadi lagu mana pula, sekarang ni wabak berlaku dan kita ramai mati, ramai sakit, dan kita pun susah nak kerja pun payah. Masa PKP mula-mula tu agak sukarlah. Jadi ramai lah orang pergi beli tukar daun bawang dengan daun sup dah. Kira daun bawang bawa balik daun sup dah. Kira daun sup bawa balik daun ketumbar dah. Tu. Kira ubi kentang bawa balik ubi stella. Jadi banyak berlaku. Jadi satu cabaran kepada ketua keluarga masa tu kan, PKP. Jadi susah. Hak berhadapan dengan sakit lagi susah lah. Frontliner lagi lah menghadapi ujian yang sangat besar lah. Dan kita ucap terima kasih banyak kepada frontliner kerana mereka telah korban banyak perkara untuk
untuk menangani isu yang berlaku COVID ni. Tapi semua itu satu, kalau kita tengok dari sudut zahirnya, itu apa Tuhan bagi susah kepada manusia ni. Makrubat, asyarru, al-makarih berlaku kepada manusia ni. Dalam perspektif kita orang Islam, itu kita kena tengok dari sudut ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sunnah Allah atas dunia ni. Sunnatullah atas dunia ini untuk bagi ujian kepada manusia, supaya daripada ujian itu manusia akan mulai insaf tentang kehidupannya, tentang perlakuannya sebelum daripada ini. Ada beberapa perkara. Yang pertamanya, supaya manusia sabar. Dia terima bala, dia bersabar, dan bila dia bersabar, dia dapat pahala kerana sabarnya itu. Itu satu. Yang kedua, untuk memberi peringatan kepada manusia supaya beringat. Sebab kebiasaannya bala-bala yang berlaku ini berlaku ada juga disebabkan sebaliknya, disebabkan perbuatan manusia itu sendiri, supaya manusia sedar dan balik semula kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari perspektif begitu, dari sudut begitu, maka sebenarnya yang berlaku itu kesusahan, kezaliman, kepayahan yang berlaku, sebenarnya nisbah kepada kita memang payah dan susah lah. Tetapi dari sudut akidahnya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat martabat manusia itu di sisinya semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sabar, bila dia buat perkara baik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut ajaban li amril mu'min, pelik sungguh bagi orang mukmin ni. Inna amrahu kullahu khair, urusan ni semua baik berlaku, comel berlaku. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Ini khusus untuk orang Islam saja, orang mukmin saja. In asabatuhu sarra'u syakara, kalau benda kena ke dia, benda hak tak baik, benda susah, dia bersyukur. Benda hak baik yang menggembirakan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, baik untuk dia sebab dia bersyukur. Wa in asabathu darra sabara, kalau dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun baik untuk dia. Jadi dua-dua keadaan baik untuk seorang mukmin itu. Sebab itu Nabi sebut ajaban li amril mu'min, bagus, pelik sungguh urusan orang Islam. Tuhan buat lagu tu urusnya. Dalam keadaan suka, disyukur, dapat kebaikan. Dalam keadaan dia sakit, susah, payah, bersabar, dapat kebaikan. Maka dari sudut itu, tidak ada yang tak baik sebenarnya bagi orang mukmin. Apa yang berlaku itu semuanya adalah percaturan dan kehendak dengan ilmu di azali daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ini dia sentiasa fikir hidupnya ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat Quran pun banyak berlaku. Zaharal fasad bil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Berlakunya keburukan al-fasad di daratan dan di lautan ini semuanya dengan sebab usaha manusia itu sendirilah. Kerjaan dia juga yang boleh menyebabkan berlakunya keburukan atas muka bumi ini. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya Tuhan memberi rasa sikit pada mereka itu apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kes yang berlaku wabak COVID-19 ni, mudah-mudahan dia bagi pengajaran yang cukup banyak kepada kita semua untuk kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalau umur orang 90 tahun dah ni, inilah kali pertama dia boleh cerita ke anak cucu. Maknanya masa dia ni, anak cucu dia lepas ni lah, masa dia ni berlaku peristiwa, nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh, nak pergi sembahyang Jumaat pun tak boleh cerita, haji pun tak boleh pergi. Maknanya kita boleh cerita ke anak cucu satu peristiwa besar. Mana orang hidup zaman ni ada satu peristiwa besar berlaku pada dia, boleh cerita ke anak cucu. Macam saya pun kita boleh cerita ke anak cucu kita lepas ni. Dan satu benda besar berlaku begini, itu juga memberi satu kebaikan cukup besar kepada manusia juga. Sebab manusia ramai masa musim ni manusia yang tak aja pergi masjid, rindu ke masjid, tak pernah pergi masjid. Masa dia tu tidak kaki masjid lah, mulai bertanya bila nak pergi ke masjid ni, buka. Maknanya saat ada juga hikmat, hak pergi sama-sama dah, tu tak apalah, dia dapat pahala lah. Orang yang melazimi masjid ni, dia dapat semai di rumah pun dia dapat pahala macam biasa lah, sebab dia dah melazimi masjid sebelum daripada itu.
Tapi antara kebaikan juga orang makin rindu kepada masjid walaupun dia tak pernah pergi ke masjid. Jadi mudah-mudahan kerinduan itu dapat dia lepas nama tak pergi juga tak adil lah. Mana sebab tu lah enggak mungkin nak pergi masjid, rupanya ngisah semata aku panggil. Masa tu kan ngisah. Masa buka masjid baik tak pergi juga. Kita nak supaya lepas ni masjid makin makmur dengan para ahli jemaah. Kita juga COVID-19 juga mengajar hubungan antara ahli keluarga. Ahli keluarga makin rapat. Masa PKP mula-mula baru ni nak keluar tak lagi mana kan. Jadi semaya 5 waktu dengan anak-anak pun cukup. Sekadar payah nak cukup nak cari waktu sebab tak ada rumah. Tapi 5 waktu boleh semaya beriman anak-anak. Ajar anak-anak jadi iman sekali. Semaya raya pun ni pun macam-macam gelagak kan. Baca khutbah. Ada baca khutbah dulu. Lepas tu baru semaya raya ada juga. Macam-macam lah. Tapi benda tu mengajar kita banyak perkara lah tentang yang berlaku COVID-19 ni. Begitu. Ada yang baca semaya raya pun buat sepuluh semaya jemaah. Tak ingat nak takbir. Ngobat rumah sekali setahun. Tak ingat. Ada tanya pasal tukar. Wajib kau sunat pergi tukar semaya raya ni. Saya kata sunat lah. Semaya raya ni sunat pergi tukar. Dia ada kiri, tangan kiri. Jadi benda-benda gitu ajar banyak perkara lah. Mana di sebalik, betul lah ajaban li amril mu'min. Pelik urusan orang mukmin. Dan situasi begitu, dia boleh belajar banyak perkara, boleh belajar dari segi akidah dia, pasok modek tanah balik akidah supaya kuat. Boleh belajar tentang hukum hakam fiqh. Semula rupanya ada masa orang lari pergi sembahyang jemaah boleh fiqh ni. Dalam fiqh ni boleh. Kita tak pergi sembahyang jemaah. Baru tahu sebelum ni orang tak tahu. Orang boleh tak pergi sembahyang jemaah dia ada. Bila dilarang, bila azar tarkil jamaah, tarkil sunatul jamaah tu ada sebut dalam fiqh. Bila ada wabak, ada sakit, ada peperangan, banjir dan sebagainya, itu memang apa namanya dibenarkan, diuzurkan untuk seseorang itu tidak pergi solat Jumaat di masjid. Jadi hal beginilah yang banyak mengajar kita semua. Mudah-mudahan dengan kita bila kita habis musim COVID-19 dan tengok sekarang pun nampak makin kendor lah, makin sikit kes tu. Dan harapan kita nyambut bila kalau ikut PKPP ni sampai ujung Ogos kan. Mudah-mudahan lepas tu kita merdeka sesuai dengan tarikh 31 Ogos tu, kita pun merdeka dan berakau lah daripada COVID ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan segala perkara kita pelajari di musim COVID ini dapat kita teruskan amalannya. Contohnya kalau sebelum ni kita laki puan duk bersalan, mungkin lepas ni tak bersalan lah. Sekarang tak bersalan dah biasa tak bersalan kan. Lepas ni terus kita tak bersalan dengan laki perempuan tak apa. Sebelum ni kita duk rindu ke masjid, sekarang ni lepas ni boleh pergi dah masjid. Apa pergi terus ke masjid, jangan main celah-celup lagi dah. Jadi inilah benda-benda yang saya rasa kita tengok dari sudut yang baik tadi, kepada dari sudut positif kepada perkara yang berlaku ni. Dan mudah-mudahan dengan cara begitu kita tidak orang panggil tidak berasa frah, tidak berasa kecewa dengan yang berlaku. Tentunya banyak orang bisnes jatuh, menungging banyak jatuh. Bisnes yang jatuh dari segi ekonomi kan. Orang yang macam-macam lah perkara yang dihadapi musim ini. Tapi mudah-mudahan semua itu mengajar kita banyak perkara dari sudut agama kita ini. Dan kita boleh bangun balik selepas daripada ini dengan cara yang lebih baik, kepahaman yang lebih baik, amalan yang lebih baik, hubungan kita dengan jiran, dengan saudara mara lebih baik dan sebagainya. Jadi saya berhenti setakat itulah untuk tazkirah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada saya sendiri dan kepada semua yang hadir. Dan insya-Allah kalau ada peluang dan ada masa kebetulan, saya boleh hadir lagi ke sini untuk sama-sama kita berkongsi pandangan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.